نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nashkurullah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di dalam rumah Allah untuk kita meneruskan menghidupkan malam Ramadan. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa pada malam ini adalah malam yang ke-29. Jika pada malam yang terakhir di malam-malam yang hujung-hujung seperti ini, kalau kita pada zaman ini mungkin ada orang yang rasa seronok sebab nak menyambut hari raya. Tetapi kalau kita mengimbau semula apa yang dilakukan oleh salafus salih, sebagaimana mereka menunggu-nunggu kedatangan Ramadan, mereka membuat persediaan rapi sebelum bulan Ramadan datang. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan ingat, sebelum Ramadan hari itu, ketika bulan Syaban, kita juga mengaminkan doa imam supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pun pada hampir pada penghujungnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada salafus salih, mereka ini sangat sedih bila Ramadan sudah semakin menutup tirainya. Mereka berasa sangat sedih kerana Ramadan ini adalah peluang terbaik untuk mereka memperbanyakkan ibadah, untuk mereka membetulkan diri mereka sendiri. Kerana di antara keistimewaan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala merantai syaitan-syaitan yang mengganggu kita sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Maka sayanglah bagi orang-orang yang telah direzekikan berada di dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak menghayati dan berusaha bersungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dia hidup di dalam bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi rugilah bagi orang-orang yang tidak menghidupkan Ramadan, yang tidak menghayati bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa kerana Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan kepada hidayah dan al-furqan, iaitu pembeza antara perkara yang benar dan perkara yang batin. Kemudian di dalam ayat yang lain disebut di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah bulan menghidupkan ibadah kita. Di antaranya yang utama adalah dengan membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, bertadarus. Kerana kalau kita melihat kepada kelebihan membaca Al-Quran, pada pandangan saya, membaca Al-Quran ini adalah yang paling mudah, yang boleh dibuat oleh semua orang yang boleh membaca Al-Quran. Tidak kira berada di mana-mana, di tempat kerja,
ketika berada di dalam kereta, ketika berada di mana-mana sahaja. Membaca Al-Quran ini adalah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Cuma persoalannya, adakah membaca Al-Quran ini hanya berlaku di dalam bulan Ramadan? Ada orang yang membaca Al-Quran bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, tetapi setelah berhari raya dia tinggalkan semuanya. Jadi sebenarnya kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya bukanlah untuk beribadah kerana Ramadan. Kita beribadah dalam bulan Ramadan ini adalah untuk mempersiapkan diri kita supaya selepas habisnya Ramadan kita akan terus istiqamah di dalam melakukan ibadah-ibadah yang telah kita latih kepada diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melatih diri kita. Kerana saya katakan tadi, di dalam bulan Ramadan syaitan sufidat, dirantai. Tapi yang ada lagi yang perlu kita didik adalah nafsu kita. Nafsu kita, itu yang perlu kita tundukkan. Sebab itu di dalam bulan Ramadan, walaupun syaitan itu telah dirantai, tetapi masih lagi ada orang yang tidak berpuasa kerana dia tidak dapat menundukkan nafsunya. Jadi tuan-tuan, membaca Al-Quran adalah perkara yang mudah untuk kita teruskan. Kita terus istiqamah selepas Ramadan. Apakah motivasi kita untuk kita meneruskan membaca Al-Quran ini? Motivasinya adalah pahala yang Allah sediakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Sesiapa yang membaca Al-Quran harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan kebaikan itu bersamaan dengan 10 kali ganda. Bermaksud Al-Quran yang kita baca itu bukan dikira daripada jumlah perkataan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah memberikan pahala kepada kita yang membaca Al-Quran, Allah memberikan Al-Quran itu, pahala Al-Quran itu melalui huruf-huruf yang terkandung pada perkataan-perkataan itu, yang mana setiap satu perkataan Allah memberikan 10 pahala. Jadi Nabi menjelaskan lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan kepada para sahabat, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, tetapi alif itu adalah satu huruf, walam harfun, wal mim wa mim harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Kita membaca alif lam mim, Allah bagi setiap satu huruf itu 10 markah kepada kita, kalau kita boleh contohkan dalam bentuk markah. Jadi membaca Al-Quran adalah satu yang mudah untuk kita mengumpul pahala sebanyak yang mungkin. Kerana pada saya ia adalah satu benda, satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjat orang-orang yang berdamping dengan Al-Quran, sama ada orang itu mempelajari Al-Quran ataupun orang itu mengajar Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan orang yang mengajar Al-Quran. Jadi Allah mengatakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang terbaik dalam kalangan manusia. Jadi apa lagi tuan-tuan?
kalau tuan-tuan sebagai seorang bapa, tuan-tuan boleh mengambil peluang menjadi orang yang mengajar Al-Quran kepada anak-anaknya. Kalau tuan-tuan seorang ibu, puan-puan boleh juga mengambil peluang menjadi orang yang mengajar anak-anaknya tentang Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi berkenaan dengan orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka ini akan bersama dengan para malaikat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, mereka ini akan bersama dengan para malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, dan dia tersekat-sekat membaca Al-Quran itu kerana dia tidak lancar membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaqun lahu, dan perkara itu amat menyukarkan, menyulitkan bagi orang itu, maka dia akan diberikan ajran, 2 pahala. Pahala dia yang pertama adalah kerana yatata'ta, kerana dia tersekat-sekat membaca Al-Quran, dan yang kedua kerana kesulitan, kesusahan yang dialami oleh orang itu. Jadi tidak syarat untuk membaca Al-Quran ni orang itu mesti membaca Al-Quran dengan mahir. Tetapi bagi orang yang kurang mahir membaca Al-Quran, dia buat setakat apa yang dia mampu. Jadi Islam ini agama rahmat. Islam tidak menghukum orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita buatlah mengikut apa yang kita mampu, sebagaimana di dalam Al-Quran mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala setakat kemampuan kamu. Jadi tuan-tuan, selepas ini tuan-tuan, pada malam ini mungkin kita boleh fikirkan, kita kena rancang tuan-tuan, apabila tiba sahaja Syawal, maka kita kena ingat apakah perkara yang nak kita teruskan daripada apa yang kita telah lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan semua, maka janganlah ditinggalkan semua. Jadi sebagai akhirul kalam, perbanyakkanlah berdoa supaya Allah menganugerahkan, merezekikan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran. Allahumma rzuqna hubbal Quran wa syauqa ilaih. Allahumma rzuqna Al-Quran wa syauqa ilaih. Allahumma rzuqna Al-Quran, Allahumma rzuqna hubbal Quran wa syauqa ilaih. Ya Allah, kurniakanlah kami kecintaan kepada Al-Quran wa syauqa ilaih, dan kerinduan kepadanya. Semoga Allah mengkabulkan doa kita dan kita terus menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran selepas Ramadan, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.